Astagfirullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat, yang mana seperti biasa kita akan sambung pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah beri pada kita kelapangan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah telah berikan pada kita keberkatan pada hari Jumaat, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah dan ibu sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita berkenaan tentang, hari ini kita masuk pada sifat yang kelima, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi sebelum ni kita dah hurai sedikit.
Hari ini kita akan terus sambung daripada perbahasan qiyamu ta'ala binafsih. Baik, kita akan sambung lagi pada muka surat 18 di dalam kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu. Ini sini nak bahas dah. Nak bahas. Apa makna kata berdiri? Jadi bila sebut makna, lain daripada terjemahan. Terjemahan lain, makna lain. Terjemahan kita panggil bahasa kita balik bahasa. Ataupun kita kata terjemahan ni dipanggil, kita panggil tafsir secara ijmali. Maksudnya dia terjemahan secara bulat-bulat. Kalau makna tu lain. Makna dalam bahasa Arab dipanggil ma'uniya minal lafzi. Makna itu ma'uniya minal lafzi. Perkara yang dikehendaki daripada lafaz itu dipanggil makna. Apa yang kita faham daripada lafaz itu kita panggil makna. Contoh kita kata qiyamu ta'ala binafsih. Terjemahannya apa? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa yang kita faham daripada lafaz Allah Ta'ala itu tidak berhajat. Apa yang kita faham daripada lafaz itu dikatakan, dipanggil makna. Makna. Dipanggil makna. Makna. Makna itu ma'uniya minal lafzi. Perkara yang dikehendaki daripada lafaz. Itu dia. Itu panggil makna. Baik, ni dia nak urai makna. Dia nak urai makna. Dan makna, dan bermula makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu. Dia nak hurai pada makna. Bukan terjemahan. Sebab ni dah, kita maklum dah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu dah terjemah dah tu. Dia dah terjemah daripada qiyamu ta'ala binafsih. Kemudian dia nak cerita makna berdiri tu apa maksud makna berdiri. Dan bermula makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ada Allah Ta'ala itu, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ada pun kita, makhluk ni, kita berkehendak. Allah Ta'ala dia tak berkehendak kepada menjadikan dia. Sebab dia Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu maksud dia. Itu satu. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat. Dia tak berkehendak pada satu zat. Zat mana? Yang hendak ada ia di zat itu. Apa maksud kata yang ada ia di zat itu? Dia tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia, yang hendak ada ia suatu tu di zat itu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berhajat kepada zat itu. Dia tidak berhajat kepada sesuatu zat. Contoh kita kata, kita ni berhajat kepada satu benda. Nampak? Adapun Allah Ta'ala dia tidak berhajat kepada zat. Sebab apa?
Kerana dia dah zat. Sebab kita maklum bila zat maqama binafsihi, ada dia dengan cara dia sendiri. Dia tak berhajat pada zat yang lain. Sebab tu dia kata, dan tidak berkehendak kepada suatu zat. Suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Maksudnya, suatu zat yang nak bagi ada dia tu di zat situ. Dia tak berhajat. Macam kita, zat kita ni berhajat. Contoh kita nak bagi ada kat sini sekarang ni. Kita berhajat pada sesuatu, sesuatu perkara, nak bagi ada kita duduk kat sini. Mesti berhajat. Sebab apa? Tengok contoh. Kita makhluk, kita kata kita duduk kat rumah ni. Aku berhajat pada tempat tinggal ni. Bila berhajat pada tempat tinggal, maka kita berhajat kepada orang yang meletakkan kita duduk kat rumah ni. Bukan boleh sebarangan kita masuk rumah orang, kita nak duduk rumah tu boleh. Bukan macam tu. Tak boleh. Aku nak duduk, aku nak cari rumah, nak duduk rumah. Kita pergi cari sendiri, tak? Kita memerlukan sesuatu zat yang meletakkan kita tu pada satu tempat. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak ada. Dia tidak berhajat kepada zat nak meletakkan dia tu pada satu tempat. Tak. Tu maksud kata, tengok. Ni ayat ni macam berbelit sikit. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat. Dekat sini belit ni. Satu zat mana? Yang hendak ada. Maksudnya, yang hendak bagi ada ia di zat itu. Maksudnya, nak bagi ada dia tu dekat zat tu. Nak bagi ada ia di zat itu. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala tak berkehendak. Tak berkehendak. Tak berkehendak kepada suatu zat. Zat mana? Zat tu yang hendak ada ia di zat itu. Maksud zat tu bagi ada dia tu dekat situ. Mudah-mudah kata, Allah Ta'ala tu dia tidak berhajat kepada zat nak meletakkan dia tu pada satu benda. Dia tak berhajat. Kita ni berhajat. Kita berhajat pada tempat, tapi kita juga berhajat pada sesuatu. Kita juga berhajat pada seorang nak meletakkan kita di dalam rumah. Contoh. Tak boleh masuk ikut dan masuk rumah orang. Aku nak duduk rumah ni, kita masuk tu duduk. Tak boleh. Dia ada law dia. Dia ada undang-undang dia. Waalaikumsalam ya Janama. Baik. Kemudian, tu dia Tapi ayat tu macam berbelit sikit. Jadi kalau nak terjemah tadi, dan dia ada dua. Yang pertama, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Satu. Yang kedua, dan tidak berkehendak kepada suatu zat. Dia tak berkehendak pada satu zat, iaitu zat yang lain lah. Zat mana? Zat yang hendak ada ia zat itu di zat itu. Membelit. Zat yang hendak ada ia di zat itu. Maksudnya zat tu nak menjadikan dia tu pada satu benda tu. Zat nak menjadikan dia tu pada satu benda tu. Dia tak berhajat juga. Maksudnya pertama, kalau nak mudah faham, yang pertama Allah Ta'ala tu dia tidak berhajat pada yang menjadikan dia. Lagi pula yang kedua, dia tak berhajat kepada zat yang lain. Tidak berhajat kepada zat yang lain untuk menjadikan dia ataupun untuk meletakkan dia. Ya betul. Maknanya Allah SWT tak perlukan zat lain untuk menempatkan zatnya. Tak perlu juga. Itu maksud dia. Tak perlu. Maksudnya Allah SWT tak memerlukan zat lain untuk menempatkan zatnya ataupun untuk menempatkan dia tu pada satu tempat. Dia tak berhajat juga. Bukan tak berhajat pada menjadikan saja. Tapi tak berhajat untuk meletakkan zat dia tu pada satu tempat. Tak berhajat juga. Ya betul Hajar Jamaliah, betul. Itu maksud dia.
kita berhajat pada Tuhan yang menjadikan. Baik, Tuhan yang menjadikan kita. Baik, tak apalah. Kemudian zat kita ni berhajat pada tempat. Nampak? Zat kita ni berkehendak kepada tempat. Habis itu. Ini berbelit sikit ayat dia. Habis. Dia bahasa orang tani bahasa orang tani tu dia agak dia rasa berbelit sikit lah. Mafhum ni tak ada payah, tapi bahasa dia. Dan habis tu. Mana ni? Orang langkah. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu. Ni dia terjemah balik. Takut-takut kita tak faham tadi. Ni dia tolong terjemah balik. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata, ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Apa maksud sendiri-sendiri? Ada Allah Ta'ala dengan cara diri dia. Tulis itu. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya ada Allah Ta'ala dengan cara diri dia. Macam mana Ustaz? Wallahualam. Ada dia cara lagu tu dah. Kalau kita makhluk ni boleh kaji, ada kita ni lagu mana? Ada kita ni, ibu kita melahirkan. Ada cara itu, itu kita boleh tahu. Cara dia begitu. Ada apa ayam, cara dia, cara dia tu ada dia tu dengan bertelur. Lepas bertelur dia menetas baru jadi ayam. Tu ada cara dia. Allah Ta'ala ada dengan cara diri dia. Macam mana? Wallahualam. Tidak ada kaifiat. Bukan isbah macam makhluk ni tak. Tu kena pegang lah. Kalau tanya, ada Allah Ta'ala dengan cara diri macam mana? Wallahualam, dengan cara dia. Cara dia tu kidam. Cara dia tu sejak azali lagi. Qadim, kita kata. Cara dia tu qadim. Ada dia tu sedia kala. Ada dia tu dengan cara sendiri tu, kita kata ada dia dengan cara diri dia tu sejak azali. Tak usah tanyalah. Bila dia ada cara diri tu? Tu pelik lah kalau tanya gitu. Tak kena cara saya tanya soalan gitu tu. Kita dah bagi tahu dah. Ada Allah Ta'ala tu sejak azali lagi. Cara diri dia ada tu sejak azali lagi. Dia tak sama dengan makhluk. Makhluk ni dia ada. Cara kita ni ada. Cara kita ni ada, kita ni boleh tahu. Macam mana? Kita ni manusia. Nak ada kita ni. Ibu kita beranak kita dulu. Bukan kita terus ada cara kita diri kita tiba-tiba dia tumbuh besar gitu. Tak. Cara diri kita ni mula-mula budak-budak lagi. Baby. Lepas tu jadi budak. Lepas tu jadi remaja. Lepas tu jadi dewasa. Lepas tu jadi ketua. Begitulah. Cara diri kita tu kita boleh tahu. Peringkat dia. Peringkat umur lagu mana. Ya, ada dengan cara ini sejak azali betul. Ajar zana orang betul. Baik. Dan makna cara metode mana? Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu. Tadi pun cakap Melayu juga. Cuma tadi cakapan Melayu bahasa petani. Orang kata, Ustaz, cakapan Melayu ni cakapan Melayu dah, Ustaz. Ya. Tapi cakapan Melayu ni kan banyak. Ada cakapan Melayu Fatani, ada cakapan Melayu Kedah, ada cakapan Melayu Pahang. Dia ada macam-macam. Melayu kita ni ada banyak. Kita ni bangsa banyak. Kita ni banyak keturunan macam-macam. Keturunan orang Kedah, orang Pening, Johor. Jadi bahasa tu ada. Tengok. Fatani tengok cara dia begini cakap. Dan tengok. Kalau begitu bolehlah kita terjemah dialek bahasa.
Betul, dialek bahasa Haji Kamal Zaman. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata, ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Apa maksud dia? Atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Apa maksud cara-cara diri? Samalah. Iaitu ada Allah Ta'ala itu dengan cara diri dia. Yang kita pegang, ada cara diri dia tu sejak azali lagi. Itu je. Rupa lagu mana? Wallahualam. Tidak ada jenis kaifiat. Tu yang kita kena faham bab tauhid ni. Satu. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu. Ada terjemah lagi pula dah. Cara-cara diri tu macam mana Ustaz? Kalau orang tanya. Ni dia tolong terjemah lagi. Tengok. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu. Macam mana? Ialah tidak berkehendak dan tidak berhajat. Tu je lah. Mudah je. Maksudnya apa? Daripada tadi atas payah nak faham tadi tu. Dalam dihurai bagi mudah je. Apa dia? Maksud kata, makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu ialah tidak berkehendak dan tidak berhajat. Tu je. Dua perkara je. Qiyamu ta'ala binafsi, dua perkara je. Allah Ta'ala tu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Apa tidak berkehendak? Yang pertama, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Satu. Yang kedua, dia tidak berhajat kepada zat yang lain. Yang kedua, dia tidak berhajat kepada zat yang lain kerana dia dah zat. Dua perkara ni saja kita pegang. Tadi habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah conclusion dia. Rumusan dia mudah aja. Cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Kalau orang tanya tidak berkehendak tu macam mana? Tolong huraikan. Tidak berhajat tu macam mana? Tolong huraikan. Kita huraikan. Tidak berkehendak yakni Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Satu. Yang kedua, tidak berhajat. Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada zat yang lain. Kerana dia dah zat. Itu saja. Dua perkara tu je. Habis itu. Itulah yang dinamakan dia. Itulah dinamakan dia cara diri tadi tu. Dipanggil apa? Sifat qiyamuhu binafsih. Sifat qiyamuhu binafsih. Habis. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu. Ni. Takut-takut orang salah faham. Kalau orang tanya, qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Takut-takut orang salah faham macam mana? Tengok. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu. Mulanya duduk. Kemudian berdiri. Tu dia. Takut-takut orang salah faham itu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Mula-mula duduk, lepas tu baru berdiri ke? Mula-mula tu dia duduk. Kemudian ada orang tolong angkat dia tu bagi berdiri. Bukan begitu. Tu jangan salah faham. Lepas tu kena hurai bagi jelas. Kalau orang tanya kita, qiyamu ta'ala binafsi, aku nak tanya kau lama dah ni. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya berdiri ada kaki macam kita ke? Siap lalu dah orang tanya kita soalan. Mula-mula dia duduk ke? Lepas tu dia baru berdiri ke? Nak jawab lagu mana? Lepas tu kita kena ada ilmu. Sebab tu bab tauhid kena belajar. Tak nanti orang tanya, anak duk tanya macam tu juga. Dia duk menghafal. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kena budak cerdik pula dah. Budak dah jam 4, dah jam 5 kena, Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri dengan kaki dia sendiri macam kita ni. Duk berdiri macam ni, macam tu. Dia tegak macam tu. Bukan begitu. Cerang nak bagi elok.
Ada dia tu dengan cara diri sendiri. Lagu mana? Dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tidak berhajat kepada zat yang lain. Terang macam tu kat orang. Mau nampak? Payah benda ni. Kadang-kadang kita, ya maklum, saya pun pernah jadi budak. Kita pun pernah merasai zaman kanak-kanak, zaman budak-budak. Kita pun kadang terfikir, Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri? Macam mana berdiri? Tengok. Kalau tak belajar tauhid tu susah. Oh, berdiri Allah Ta'ala. Oh, mula-mula duduk, lepas tu berdiri. Oh, berdiri ni maksudnya berdiri tegak macam kita ke? Dah siap. Lepas tu kita kena belajar tauhid. Bagi jelas kat kita. Habis itu. Kata dia, bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu. Mulanya duduk, kemudian berdiri. Bukan begitu. Maka iaitu mulanya duduk, kemudian berdiri itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil. Itu dikatakan mustahil bagi Allah Ta'ala. Habis itu. Faham lagi baik. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada dia dengan cara diri dia? Ni kena tahu dalil juga. Di sini dia panggil dalil akli. Tulis itu. Kita dah maklum dah. Bila dia tidak ada nisbah Al-Quran dan hadis, kalau dia menggunakan percakapan biasa, itu dipanggil dalil akli. Dalil yang dimasukkan kepada akal. Tak apa, ajar salah siah tak apa. Dalil akli, dalil yang kita nisbahkan kepada akal. Kepada akal. Tengok. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala. Bila sebut dalil sini, yang ni. Dalil ni apa? Dalil akli. Kalau yang ada kalau ayat Quran, dia panggil dalil nakli. Nakal. Apa nakli? Dalil yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Itu nakli. Pindah. Nakal. Kalau bahasa Melayu kita panggil nukil. Asal dia ambil bahasa Arab juga. Kalau tengok cerita-cerita novel ke apa ke, dinukilkan daripada, dinukil tu maksudnya. Maksudnya diambil lah. Dinukil, dipindahkan perkataan. Tengok sebab tu dalam bahasa Melayu kita ni, banyak kita guna bahasa Arab sebenarnya. Cuma kita sedar tak sedar je. Percakapan bahasa Melayu kita ni kebanyakan menggunakan kalimah bahasa Arab banyak. Banyak kalimah bahasa Arab tu banyak. Sebab tu bahasa Melayu kita ni jadi luas. Lepas tu dah tambah lah dengan bahasa orang putih, campur pula Melayu orang putih. You nak pergi mahkamah ke? Situ ada campur 3. You nak pergi mahkamah ke? You tu bahasa Inggeris. Nak pergi bahasa Melayu, mahkamah bahasa Arab. I nak pergi jumpa hakim. Tu dia. Dengan ha tu. Hakim. I bahasa Inggeris. I nak pergi jumpa bahasa Melayu. Hakim. Hakim tu bahasa Arab. Orang Melayu kita tengok. Dia campur 3 sekali. Nukilan. Betul. Nukilan. Nukilan tu nukil. Naqala asalnya. Kat ini. Asal perkataan naqala. Nun, qaf, lam. Sampai kat bahasa Melayu, nukil. Sebab tu bahasa Melayu kita ni kaya dengan campur bahasa Inggeris, campur bahasa Arab, macam-macam. I nak pergi jumpa hakim. Dengan ha tu dia pedas. Hakim. Kalau bahasa Melayu penuh, saya nak jumpa tuan menghukum. Kalau cakap gitu, gelak orang kat kita. Awak nak pergi mana? Dia cakap bahasa Melayu penuh. Saya nak pergi jumpa tuan yang menghukum.
Tuhan yang menghukum. Ish, peliknya. Hakim lah. Ustaz, adakah kita tahu dalil-dalil akli dan nakli secara tafsili? Adakah kita tahu dalil-dalil akli dan dalil nakli secara tafsili? Tak faham soalan. Dia macam ni. Dia boleh jadi soalan Kak Zuraidah begini. Maksudnya dalil akli ni dalil akli dan nakli maksudnya kita nak fahamkan satu perkara tadi tu, dia mestilah ada dalil akli dan dalil nakli. Maka dalil akli dan dalil nakli, bila ada dalil akli dan dalil nakli, itu dipanggil tafsili ataupun detail. Dipanggil detail. Macam ni lah kita kata dalil ijmali dengan dalil tafsili. Dia gini dalil ijmali dengan dalil tafsili itu berlainan. Kalau dalil ijmali itu secara umum. Secara umum ni kadang-kadang boleh jadi dalil akli pun ada. Tapi umum tu macam mana? Maksudnya dia huraian dia tak panjang lebar. Okey, baik. Itu baru betul. Adakah kita perlu tahu dalil-dalil akli dan dalil nakli secara tafsili bagi setiap sifat 20? Ya, betul. Kena tahu. Assalamualaikum. Bukan bahasa Arab kan? Assalamualaikum. Apa dia tu? Assalamualaikum. Tu bukan bahasa Arab. Ada setengah orang dia suka main-main dulu waktu dia sekolah dululah. Sekolah menengah dulu. Kadang-kadang Assalamualaikum tu dia panggil asam melengkung. Asam melengkung dia panggil. Budak-budak punah tu rosak. Dulu kat sekolah Lasal dulu tu. Sentul dululah. Di sekolah tu budak-budak budak-budak biasalah campur budak, campur ramai-ramai orang. Asam melengkung. Asam kan melengkung kan. Lepas tu dia kata asam melengkung. Dia nak tengok kita jawab ke tak jawab. Dia boleh main-main ke? Dia boleh main-main lagi benda tu. Kena kalau ustazah tu marah sungguh ustazah. Apa ni dia marah? Ustazah tu masa tu saya mengaji dekat Lasal tu marah ustazah tu. Ustazah tua. Tengok budak-budak nak main cakap asam melengkung. Asam lah dah. Kadang-kadang dia buat main-main. Dia nak tengok assalamualaikum, asam melengkung. Lepas tu orang tu dengar. Dia pergi jawab waalaikumsalam. Dia tak dengar jelas. Lepas tu kawan tu duduk gelak dah. Ni masalah juga. Budak-budak duk main-main. Bahaya. Bahaya. Baik. Kata tadi soalan tadi itu, Kak Zuraida kata, adakah kita perlu tahu dalil akli dan nakli secara tafsili bagi setiap sifat 20? Ya, betul. Sebab dalil tafsili kita mesti mengetahui sifat 20 tu secara dalil tafsili. Wajib. Minta maaf. Dalil ijmali. Dia panggil dalil ijmali. Dalil tafsili, dalil ijmali umum. Kalau sifat 20 dalil tafsili. Saya minta maaf Dia gini. Kalau dalil ijmali, dalil yang umum, wajib kita tahu kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu dalil ijmali. Wajib etikad kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Tu secara ijmali, secara umum yang kita sebut. Allah Ta'ala tu sifat dia ada banyak tak? Kalau orang tanya kita. Sifat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Wajib kita mengetahuinya secara ijmali, secara umum saja. Habis tu kalau sifat 20, kalau sifat 20, wajib kita mengetahuinya secara detail, secara tafsili. Habis itu. Tadi. Dia kena sebut betul-betul. Tu bahasa budak WeChat lah.
berdosakah bila kita ubah maksud benda yang wajib pada dikatakan? Macam mana tak faham? Berdosakan bila kita ubah maksud benda yang wajib pada kita katakan. Ubah macam mana tu? Macam tadi lah, Assalamualaikum tadi kan. Tapi tu budak-budak dulu, maklum lah. Tapi budak tak budak lah, sekolah menengah juga. Orang dah hakim balik dah. Yang ingat kan, orang dah hakim balik. Duk kawan, saya lah kawan dulu lah, sekolah menengah dulu, kat Lasal tu. Nak kata umur 15-16 dah. Tapi itulah. Yelah maklum dak sekolah biasa kan. Nak salahkan dia pun itulah. Tapi yelah. Masa tu, bila sekolah-sekolah Inggeris ni biasanya, agama tu tak berapa kuat mana lah. Biasalah gitu kalau kerajaan hantar pun, sekolah-sekolah macam tu pun, dia hantar yang tua-tua. Masa zaman saya lah, zaman saya dulu tu, ustazah tu tua dah masa tu, zaman dulu tu, masa zaman saya tu, tak silap saya, dia, mungkin ustazah tu 60 lebih dah. Dia tak ada kira, mungkin dia lanjutkan pencen ke, wallahualam, saya tak pastilah. Tapi masa tu saya ingat saya tu, ustazah tu tua dah. Tua dah masa tu Jalan slow je. Dia jalan slow. Seorang lah. Ustaz tak ada dalam sekolah tu. Masa tu lah. Sekarang ni okey dah. Kerajaan kita bagus. Sekarang ni. Dulu tak. Salam cam orang belah-belah Arab cakap. Habis itu. Baik, tengok. Tengok kitab kita balik. Ini dalil akli. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala, cara-cara diri itu ialah. Lagu mana? Kita fikir. Bila sebut kita fikir, ini bagi orang yang berakal. Kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu tak ada dengan sendiri dia. Habis tu, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia menjadikan Allah. Bahkan dia tu berkehendak pada menjadikan dia. Nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baru. Jadilah baru macam kita. Jadi baru. Nampak? Bila dah baru, tengok. Maka iaitu baru tu, baru Allah Ta'ala tu, mustahil. Itu perkara yang mustahil. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu dia berkehendak kepada yang menjadikan dia, maka dia jadi baru. Macam kita jugalah. Sebab kita ni makhluk berkehendak pada yang menjadikan. Kita berkehendak pada Tuhan yang menjadikan kita. Tu dia. Kalau Allah Ta'ala berkehendak pada menjadikan dia, mestilah dia baru macam kita juga. Kita maklum sifat Tuhan itu sifat istighna, sifat terkaya. Lagi pula sifat iftikar. Semua berhajat kepada dia. Tu dia. Maka iaitu mustahil. Sebab apa mustahil? Mustahil ni bahasa Arab. Tengok dia campur. Asal mustahil ni maksudnya perkara yang ditegah. Benda yang ditegah. Kalau bahasa Melayu kita panggil mustahil ni benda yang ditegah. Itu mustahil. Maka iaitu baru Allah Ta'ala tu benda yang ditegah. Benda yang ditegah daripada hukum akal. Tu kalau bahasa Melayu kita tu. Benda yang ditegah daripada hukum akal. Lepas tu cakapan kita ni kalau cakap campur. Kalau semata-mata cakap bahasa Melayu, orang tak faham. Kalau cakap bahasa Melayu baku betul-betul kita cakap, memang orang tak faham. Lepas tu dia campur bahasa Arab sikit, campur bahasa Inggeris sikit. Nampak tak? Maka iaitu baru Allah Ta'ala tu mustahil. Ni kita faham pendek. Kalau bahasa Melayu, dia panjang. Kita maklum dah mustahil ni mustahil pada akal. Kalau bahasa Melayu dia, maka iaitu baru Allah Ta'ala tu perkara yang ditegah daripada keputusan akal. Tu bahasa Melayu dia panjang tu. Apa pasal Ustaz cakap keputusan? Sebab hukum. Hukum-hukum tu keputusan. Hukum akal. Keputusan yang ditetap daripada akal. Sebab tu kita tak boleh nak terjemah bahasa Melayu straight. Kita ambil bahasa Melayu betul-betul tu. Sebab tu kena campur bahasa Arab sikit. Sebab tu kita punya bahasa kita ni kaya. Ada campur putih, ada campur bahasa Arab.
Oh, hebat orang Melayu kita. Alhamdulillah. Tapi setengah tu kalau jadi moden sangat tu, dia pergi bahasa Melayu ke bahasa Inggeris habis. Bahasa Arab tak ada sebut dah. Ada setengah orang tu, mustahil tu apa? I tak pernah dengar lah mustahil. Pelik sungguh lah, tak pernah dengar. Dia kata kalau I tak pernah dengar, memang pelik sungguh lah. Habis tu dia kena benda-benda macam ni kita kena belajar lah, baru kita nampak, baru kita kenal mana Arab, mana bahasa Arab. Bila dah selalu tengok kitab bahasa Riawi tu, kenal lah. Melayu mudah lupa. Yalah. Tak ada dah. Ajarkan zaman sekarang tak ada orang cakap bahasa Melayu 100%, tak ada. Tidak ada orang yang bercakap bahasa Melayu 100%, tidak ada. Melainkan dia campur dengan bahasa Arab ataupun bahasa orang putih. Kalau campur sama-sama orang yang, kalau kita lah, saya lah, kalau mengaji luar negara, mengaji tanah Arab dulu, Ana nak pergi sini lah. Anta nak pergi mana? Anta. Sampai kat kita tu jadi enta, habis. Asal dalam bahasa Arab nak tengok, nak cerita bahasa Melayu kita ni. Dia pergi tukar juga. Bahasa Arab tu anta dah. Dia tukar lagi boleh enta tu. Ada orang putih pun ada, ta pun ada. N tu ambil mana N? Mana tak cuba tanya, enta tu betul tak cakapan bahasa Arab? Tak betul. Yang betul anta. Sampai kat puak-puak kita ni, mengaji Arab kat tanah Arab ni, balik Malaysia ni buat kemas. Enta ngaji mana dulu? Enta. N tu mana tu? Nak juga masuk orang putih juga. Nak juga masukkan selit orang putih tu juga. Cakap anta kan boleh sedap sikit dengar. Anta belajar mana? Okey sikit. Saya kalau ada orang cakap dengan saya tu, enta. Ikut Piramli lah. Bahasa Piramli boleh jadi. Sampai habis puak-puak ustaz-ustaz lain semua cakap enta. Saya tak cakap enta, saya cakap anta. Saya cakap guna bahasa baku. Rupanya bahasa Piramli rupanya enta ni. Betul lah. Mana ramai orang mengaji tanah Arab ni diikut orang diikut Piramli. Ente. Tu ente. Habis. Nak cerita kata, bahasa tu dah banyak bertukar. Bahasa Arab pun tukar lagi. Tukar lagi. Habis itu. Baik, tengok. Maka iaitu baru Allah tu mustahil. Benda yang mustahil sebab apa? Kerana telah tetap sedianya Allah dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Apa? Dalil dalam sifat kidam. Tengok di sana. Muka surat 15. Apa dia dalil-dalil di sana? Iaitu Allah Ta'ala tu ada dia tu tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan maka jadi baru. Tu dalil dia. Habis itu. Atau berkehendak kepada suatu zat. Ataupun kita kata kalaulah Allah Ta'ala tu berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Nampak ayat macam tadi juga. Maksudnya yang nak beri ada dia tu di tempat itu. Tulis itu. Nak beri ada ia di tempat itu. Atau berkehendak kepada suatu zat. Zat mana? Zat yang hendak. Zat tu ini zat yang lain lah. Zat yang lain itu yang hendak ada ia. Ada ia Tuhan tu di zat itu. Maksudnya dia nak zatkan, dia nak seolah-olah kata Tuhan tu berkehendak kepada zat yang nak bagi jadi ada dia kat situ. Nak bagi jadi ada dia dekat situ. Seolah kata nak bagi dia bertempat kat situ. Kata dia apa? Maka dinamakan dia sifat. Tengok. Contoh gini. Kita ni zat. Diri kita ni zat makhluk kan. Kemudian sifat kita apa? Kita kata sifat senyum kita. Kita senyum. Senyum. Senyum kita tu dipanggil sifat. Sebab apa?
Sebab dia berhajat kepada zat. Tak boleh ada senyum, mestilah kena ada tempat menumpang dia. Begitu juga Allah Ta'ala. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu berkenaan pada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Maksudnya dia menumpang pada zat yang lain. Itu kata dia, maka dinamakan dia sifat. Apa maksudnya? Yakni, dia tafsir pula. Allah itu kena kepada sifat. Bukan kena pada zat. Sebab apa? Sebab dia menumpang pada zat yang lain. Sebab zat lain tu yang bagi jadi ada dia. Itu dipanggil sifat. Itu dipanggil sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Kalau Allah sifat, macam mana nak menentukan dengan sifat ma'ani? Macam mana dia nak bersifat dengan sifat ma'ani sebab dia sifat? Kaedah kita dalam ilmu tauhid, sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Manis nak menumpang pada masam, tak boleh. Dia manis mesti menumpang pada zat. Manis menumpang pada gula. Masin menumpang pada garam. Tu dia. Tengok. Maka tengok. Sebab apa boleh kata? Tengok. Maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Seperti kudrat, iradat, yang lagi akan datang disebut. Habis itu. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah. Kaunu qadiran, kaunu muridan. Lagi pula, kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu sifat, macam mana dia nak bersifat dengan sifat maknawiyah? Tu dia. Macam mana? Tengok. Sebab apa? Sebab dia sifat. Bila sifat, macam mana dia nak bersifat pula? Kita maklum, sifat tu berhajat pada zat. Bukan sifat tu berhajat pada sifat. Tu dia. Maka jika tidak, dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah. Sebab apa? Kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpang sifat. Itu kaedah tetap aja kamu zaman. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kalaulah kita kata Tuhan tu dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Allah Ta'ala tak boleh nak jadikan makhluk ni. Sebab apa? Sebab dia sifat. Tu dia. Betul tak? Kak Nia. Baik. Dan, tengok. Nescaya tidak menjadi ia Tuhan akan makhluk ini. Dan makhluk ini pun tidak ada. Macam mana makhluk ini nak ada? Kalau dia tu sifat. Kalau Tuhan tu sifat. Baik. Maka batil. Maka itu batil. Itu palsu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak menjadikan makhluk, itu palsu. Sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Kita nampak dah, mata kepala kita nampak dah ada pokok kayu dah. Dah nampak kat skrin, dah nampak skrin kita ni. Ada orang tengah mengajar. Maka Tuhan tu ada. Kalau begitu, Tuhan tetap bersifat. Kalau begitu, Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Kalau begitu, Tuhan tu mestilah bersifat dengan ma'ani dan sifat maknawiyah. Sebab apa? Kerana Tuhan kita itu zat bukannya sifat. Kerana Tuhan kita tu zat bukannya sifat. Yang kita urai tadi. Sifat zat itu maqama binafsihi. Kalau sifat maqama bi ghairihi.
Sifat tu ada dia tu tidak menumpang pada yang lain. Minta maaf. Zat itu ada dia tidak menumpang pada yang lain. Ada dia dengan cara sendiri. Adapun sifat, ada dia tu menumpang kepada zat. Tu kaedah kita. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Ini ada dia dengan cara sendirinya. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan tadi tu, ada Allah Ta'ala dengan cara diri tadi tu. Ini sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Apa makna ma'ani dan maknawiyah? Dia tanya. Ini perbahasan panjang. Sifat ma'ani tu sifat wujudi. Sifat maknawiyah tu dia terbit daripada ma'ani. Dia panggil hal maknawiyah. Perkara yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Saya tak mahu hurai ni, takut panjang. Tapi kalau tanya makna tu, ma'ani itu dipanggil sifat yang wujudi. Ya betul, Kak Aini betul. Jadi Ajar Aini tanya tadi, apa makna ma'ani? Ma'ani itu sifat yang wujudi. Sifat yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, jikalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita di hari akhirat esok. Adapun sifat maknawiyah, itu sifat yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Dia bukan amrul itibari. Dia bukan benda adami. Dia bukan benda wujudi. Tapi menengahi, duduk tengah-tengah. Nanti kita bahas sifat maknawiyah, nanti saya bahas. Saya nak cerita makna tu saja. Tapi tak mau cerita huraian tu takut panjang. Ya, makna tu sifat wujudi. Diri sifat tu ada. Ada pun maknawiyah. Maknawiyah tu berlaziman daripada sifat ma'ani. Bila Allah Ta'ala tu ada sifat ma'ani, maka berlazimanlah keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa dengan sifat berkuasa. Ma'ani jenis wujudi ada sungguh. Ya betul. Betul. Haji Jai. Betul. Jadi ni ada wujudi sungguh. Benar ada sungguh. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita, nescaya kita boleh melihat zat Allah Ta'ala di hari akhirat. Kalau Allah Ta'ala buka hijab lah. Sebab sifat makni tu diri perkara tu ada. Habis itu. Baik, tengok. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatir ayat ke-15. Artinya, ini dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsih. Wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Ini sifat iftikar. Wahai manusia, minta maaf. Wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Manusia yang berkehendak pada Allah dipanggil sifat iftikar. Betul. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya lagi terpuji. Apa maksud yang kaya ni? Allah Ta'ala itu lagi yang terkaya. Tulis itu. Allah Ta'ala itu ialah yang kaya ni, yang terkaya lagi terpuji. Itu dia panggil sifat istighna. Nanti akan datang kita bahas. Apa iftikar, apa istighna, nanti kita bahas. Habis. Dikehendaki kaya itu. Yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Dia kata nampak tak? Ni tafsir Al-Quran. Ni tafsir Al-Quran. Apa maksud kata kaya? Maksudnya Allah Ta'ala tu terlepas daripada berkehendak pada apa-apa pun. Itu maksud kata kaya. Dia terlepas daripada berkehendak kepada apa-apa pun. Manusia semua tak kaya. Dia kaya pun tak terkaya juga. Ustaz, orang ni paling kaya sekali, Ustaz. Ada paling pula. Tak kaya. Contoh, nak kata kaya orang kita Melayu, tak kaya juga. Malaysia ni ramai orang paling kaya, Ustaz. Tak. Kalau dia ada rumah 5 biji, kalau ada rumah 5 biji,
Dia ada kaya ustaz, dia ada rumah 10 biji ustaz, bagi sewa kat orang. Kalau kaya tak usah bagi sewa kat orang, bagi free duduk. Nama pun kaya dah. Ya, maknawiyah macam lekat kertas dengan kertas, gam di tengah, itulah ibarat sifat mana. Boleh tak faham itu ustaz? Seolah-olah pada Mekah, Haji Kamal Zaman, maknawiyah ni, seolah-olahnya dia bagi misal macam ni, Pak Dae. Dia kata gini. Pak Dae kata, seolah-olah kata seperti kita nak buat layang-layang. Jadi layang-layang 3 perkara nak buat. Kena ada gam, kena ada kertas, kena ada buluh. Kemudian, kertas dengan buluh tu, kita nak melekatkan antara kertas dan buluh itu, mesti ada di tengah-tengah. Apa dia? Iaitu gam. Maka kita melekatkan tu seolah-olah kata, gam itulah sebagai maknawiyah. Sifat Allah Ta'ala, sifat maknawiyah ni, nak melekatkan di antara zat dan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Bukan lekat sungguh. Soalan kata, nak melekatkan zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maka di tengah-tengah tu dipanggil maknawiyah. Faham lagi Haji Kamal Zaman? Boleh tak difahami sifat istina tu memiliki segala-galanya, memiliki segala sesuatu? Ya, boleh juga. Boleh juga jadi. Tapi nak cerita kata, dia tu istina ni mana-mana terkaya. Memang dia confirm memiliki dah. Maknanya dia terkaya di atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya memiliki segala-galanya. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh juga. Jaidin boleh. Haji Jaidin boleh. Tak ada masalah. Boleh. Habis itu. Kita tak ada kaya. Kita kata saya memiliki segala-galanya. Dah. Memiliki aset rumah pun pergi sewa kat orang. Buat apa? Sama. Tak kaya juga sewa kat orang. Siapa? Kalau kaya dia bagi duduk free lah. Saya ada aset rumah 20 biji Ustaz. Oh, kayanya. Mesti kita kata tak kaya. Sebab apa? Dia pergi sewa kat orang. Tiap-tiap bulan dapat duit. Contoh nak bagi nampak. Tak kaya. Nak cakap memiliki segala-galanya tak? Nampak lagi itulah manusia. Makhluk dia tak terkaya. Ada benda-benda mesti ada tujuan. Tak terlepas daripada tujuan. Kita mesti kena ada tujuan. Belajar kita pun ada tujuan. Apa dia? Nak menghilangkan kejahilan. Iftikar makhluk banyak pada Allah. Istilah Allah tidak banyak pada yang lain. Ya betul. Tepat sekali. Haji Zaidah. Habis itu. Dikenaki kaya itu yang lepas yang tidak berkenat pada apa-apa pun. Habis itu. Maka kita tak ada kaya. Betul. Kita fakir, betul. Duit semua ada kegunaan kita, tak kaya. Kita ada duit untuk kita kegunaan kita. Sebenarnya ni ibarat dia kita ni, nak cerita, kita ada duit untuk keperluan kita. Kita sebenarnya tak kaya pun. Tak kaya. Siapa kita kata tak kaya? Duit simpanan kita ada pun untuk kita guna juga. Bukan untuk kita biar macam tu, tak. Bukan aset kita biar gitu, tak. Rumah saya Ustaz ada 3 biji Ustaz. Oh. Cuba tanya dia, duk biar saja ke apa? Dia tak duduk saja. Duk hias cantik-cantik. Apa tujuan? Mesti ada tujuan. Mesti ada hajat. Kita ni tak terlepas daripada hajat. Mesti ada hajat. Semua orang semua ada hajat. Semua ada hajat. Belajar hilang kejahilan. Mengajar untuk apa? Untuk tak nak menghilangkan ilmu. Sebab tu mengajar. Sebab tu Tok Guru mengajar. Sebab apa? Tak nak menghilangkan ilmu. Sebab tu kena mengajar. Habis itu. Sifat Allah Ta'ala tiada terdulung, terkemudian. Betul. Baik, habis itu. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu Ta'ala binafsih. Maka daripada ayat tadi, bahawasanya Allah Ta'ala tu, dia bersifat dengan qiyamu Ta'ala binafsih. Habis itu. Wallahu a'lam. Dia ingat kalau kita nak kata kita kaya boleh juga.
Kalau kita kata Allah Ta'ala tu kaya, dia panggil Al-Ghaniyul Mutlaq. Semata-mata kaya tu Allah Ta'ala. Ada pun kita dipanggil Al-Ghaniyyu Muqayyad. Kaya tu dibangsakan dengan sebab. Kaya tu dibangsakan dengan kaitan. Ya, betul. Yang resmi ni betul. Maksudnya, kaya kita, dia ada dikaitkan dengan sesuatu benda. Dipanggil Ghani Muqayyad. Ada pun Allah Ta'ala dipanggil Ghanil Mutlaq. Kaya semata-mata kaya. Kita ni dipanggil Ghani Muqayyad. Kait yang dikaitkan. Kaya kita ni dikaitkan dengan satu benda. Dengan ada tujuan. Tengok, mula-mula kita tak ada kaya. Kita berhajat dah jadi kaya. Lepas tu bila dah kaya, apa tujuan kita? Mesti ada. Tujuan aku kaya ni, aku nak sedekah pada orang. Contoh, aku nak sedekah ke anak yatim. Aku nak tolong orang susah. Itu tujuan. Nampak? Itu baguslah. Itu sifat makhluk. Itu dia. Habis itu. Jadi semua faham Ada soalan ke? Semua faham? Dah sampai stesen kita. InsyaAllah. Tauhid kita tersambung pula pada hari Rabu. InsyaAllah. Kita masuk. Akan datang huraian sifat yang kena wahdaniyat, artinya keesaan. Wahdaniyat ni payah sikit. Sifat wahdaniyat ni payah sikit. Wahdaniyat ni dia berbelit-belit sikit lah. Dia panjang pembahasan sifat wahdaniyat ni. Dekat selai setengah. Al-Ghani Al-Mutlaq Allah. Kita ni Ghani Muqayyad. Ya. Betul. Ajar Usmi ni betul. Kita ni Ghani Muqayyad. Kaya dengan sebab tujuan. Itulah hakikat dia. Allah Ta'ala tu kaya mutlak. Betul. Kita ni kaya dengan sebab ada tujuan, dengan sebab dikaitkan dengan satu benda. Maksudnya secara ringkas, Qiyamu Ta'ala binafsi, Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri dengan mana apa? Secara ringkasnya, Allah Ta'ala tu ada dia dengan cara sendiri, dengan makna dua perkara. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala itu, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat yang lain. Itu secara rumusan, paling ringkas. Habis itu, Wallahu'alam. Jadi sekali itu saja. Tuan-tuan, puan-puan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, mu'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah.